So hari ni saya ada di Toyota Service Center di Jimat Motor di Kampung Melayu Subang, Shah Alam. Okay, so hari ni topik dia nak tanya dengan service advisor kat sini, boleh tak kereta import terpakai especially MPV Toyota Estima Alphard Velfire untuk kita servis di pusat servis di Toyota. Okay, info ni sangat penting sebab kita nak tahu Toyota Service Center ni dia bagi ke tak bagi. Sebab ramai yang cakap Service Center dia tak bagi kereta-kereta import terpakai, kereta recon ni untuk servis dekat pusat Service Center. Mungkin sesetengah pusat Service Center lah, tapi dekat sini insya-Allah kita boleh servis dengan ada prosedur dia. So dengan adanya cara-cara dia, apa yang perlu buat, itu yang penting. Sebab ada setengah orang dia suka servis dekat Toyota. Kalau beli kereta Toyota, servis dekat Toyota. Beli Honda, servis dekat Honda. Walaupun banyak tempat-tempat luar tu ada boleh servis di tempat luar lah selain daripada service center. So dekat sini kita boleh dapat pencerahan sama ada harga, cost maintenance servis tu sama dengan luar ataupun beza, dan bezanya macam mana. Itu yang penting. Sebab ramai PM saya yang tanya berkenaan dengan kereta recon yang nak kena servis dekat mana. Okey. Kalau boleh, saya pesan kalau boleh jangan tanya makcik bedah sebelah rumah. Sebab kalau tanya makcik bedah sebelah rumah, dia jawab merapu. So dia jawab entah apa-apa. Jadinya kita kena tanya orang yang sebetulnya. Nakkan kepastian. Bila nakkan kepastian, saya akan check dengan Toyota sendiri, boleh ke tak boleh. So video ni boleh tonton sampai habis dan kita boleh tengok perbezaan dia. Kenapa orang prefer servis kat luar dan bukannya di Toyota Service Center, padahal boleh servis saja di Toyota Service Center. Okay, so kita tengok macam mana jawapan daripada service advisor, dan ilmu ni sangat penting. Okay, sebab kereta import terpakai ni memang dari dah 20-30 tahun, dah 40 tahun dah kereta recon ni masuk dekat Malaysia. So apa yang perlu kita tahu, inilah masa dia. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, hari ni saya bersama dengan Encik Wan, service advisor dekat sini, dekat Toyota Service Center. Nak tanya prosedur kereta import terpakai, kereta recon especially MPV Toyota ni, boleh servis ke tak di Toyota Service Center. Sebab ada orang kata tak boleh, ada orang kata Toyota tak terima untuk servis. Tapi sebetulnya ada cara dia dan dibolehkan untuk servis dekat sini. Okay, so Encik Wan akan explain. Mari kita tanya dia. So kita bersama dengan Encik Wan, service advisor dekat Toyota Service Center dekat sini. So di Shah Alam lah, di Jimat Motor di Subang, Kampung Melayu Subang. Satu Subang Jaya, satu sini. Okay, so ini di Kampung Melayu Subang, Jimat Motor Sdn Bhd. So sebagai pusat pameran, jualan dan juga servis lah. So kita bersama dengan Encik Wan ni, salah seorang service advisor. Okay, Encik Wan ni steady, memang dia banyak membantu saya lah. Okay, so ada ramai tanya saya, boleh tak kereta recon ni especially Toyota nak servis dekat pusat service center Toyota Malaysia. Sebab kita tahu kereta recon ni dari Jepun dan tak berdaftar dengan Toyota Malaysia lah. Okay, so kita tanya Encik Wan, boleh ke tak boleh Encik Wan? Sebenarnya boleh je. Okay, Senang cerita. Selepas beli kereta, kalau nak datang servis, just datang bawa grant ataupun cover note. Kita akan registerkan di dalam sistem untuk nombor plate kereta korang lah. Maksudnya datang, just walk in, bawa grant, kita akan register dan kita akan key in kan nombor plate semua dalam sistem, baru kita boleh masuk servis. Okay, so macam hanya di Toyota sini saja ke ataupun mana-mana? Dekat mana-mana pun boleh. Dia mudah je, datang je mana-mana service center, bawa kopi grant ataupun cover note, suruh diorang register untuk masukkan servis. Okay, so sebetulnya memang boleh lah dekat mana-mana Toyota Service Center pun boleh. Tapi macam orang kata nak dapatkan surat beranak dia lah. Kita nak register baru untuk dalam Toyota. So janji ada dalam sistem lah maksudnya. Apa jenis kereta Toyota recon sekalipun boleh? Ya, saya.
Oh, so selama ni orang tanya boleh ke tak boleh. Cuma mungkin ada perbezaan lah dari segi macam servis dia. Mungkin Cik Wan boleh terangkan. Okey, macam kereta, kalau kereta Recon, kita tak ada macam buku servis, apa tu, schedule dia tu kita tak ada. Kalau kereta baru memang ada schedule dia, apa nak buat dengan kereta tu kan. Okey, andai kata dengan untuk kereta Recon ni, so apa yang akan dicek biasanya? Kita akan mempandukan macam kereta Malaysia juga. Okey. So contoh untuk servis 40,000 setiap 40,000 buat Okey. major servis macam biasa juga. Okey. Tu kalau contoh mileage orang dapat daripada kereta Recon, contoh di 40,000. So kita akan buat normal servis dulu. Okey. Kita akan tanya kepada dia, kereta ni pernah buat major servis atau tak masa dekat Recon. Okey. So dari situ kita akan bertanya dia. Kalau dia dah pernah buat, so kita buat normal service sajalah. Kalau normal service just daripada tukar minyak enjin, oil filter, dia plug gasket, window washer dengan no blueprint tu saja. Oh, so macam kereta lokal Toyota baru jugalah, maksudnya ada jadual yang tersendiri untuk kereta Recon jugalah. Ada sama saja. Sama sajalah. Okey. Sama je dengan kereta Malaysia. So maksudnya tak ada masalah lah kalau kereta Recon pun memang ada jadual yang kita ikut spek macam Toyota servis lah. Macam kereta Malaysia juga. Macam kereta Malaysia jugalah. So macam kereta Recon ni dari segi minyak kita boleh pilih lah. Ada mineral, ada mineral, ada semi, ada fully. Okey, so itu atas pilihan customer lah nak yang mana-mana. Okey, sebagai contoh kalau minyak fully biasanya 10,000 sekali, betul? Betul. Okey, so minyak fully 10,000 sekali. Kalau gearbox, gear oil tu berapa ribu sekali? Gear oil tengok pada kereta. Ada kereta yang pakai NTF. NTF setiap 40,000. Okey, CVT. Kalau CVT setiap 120 ataupun 80. CVT 180 ataupun 120. So minyak CVT memang tahan lama lah maksudnya. Memang tahan lama. CVT memang lebih tahan Tapi lama. kebanyakan enjin Toyota sekarang ni kebanyakan CVT, betul? Kebanyakan kalau kereta kebanyakan sekarang banyak pakai CVT. ATF ni dah lama dah lama dah 10 tahun punya inilah, maksudnya keluaran yang lama-lama pakai ATF lah. Tapi yang sekarang kebanyakan semua CVT lah. So minyak gearbox tu tak perlu tukar lah, 40,000 sepatutnya. Estimate biasa 80,000 ataupun 120. Itu memang standard dari Toyota. Itu bergantung pada customer. Kalau kita just suggest masa 80,000. Kalau dia nak buat untuk 120 pun tak ada masalah. Senang cerita, setiap major service kita akan suggest untuk buat minyak gearbox. Setiap major service. Major service macam major service tu ada barang tambahan lah daripada segi air filter, minyak brake. Lepas tu tambah 2 item tu sajalah, minyak brake dengan air filter. Okey, so kalau major service, contohlah kalau Alphard ke Velfire ni biasanya 100,000 ke macam mana? Biasa untuk Alphard dengan Velfire, banyak yang saya dapat semuanya bawah, ada yang low mileage. Kalau buat masa sekarang lah, kalau yang lebih mileage tu lebih 120, kita akan suggest dekat dia lah. Kalau kita akan tanya kepada dia nak buat sekali atau tak. So customer ada pilihan lah. Okey, so kita tak ada buat sekali, kita just tanya, kita masuk sistem, kita buat cuma yang penting saja minyak hitam, oil filter dan plug gasket, itu saja. Okey. Kalau ada tambahan lain kita akan bagi tahu customer lah. Kalau dia nak buat baru kita proceed. Okey. Kalau ikutkan suggestion setiap 120 lah kalau minyak gearbox. So lebih kurang 100 ke 120 untuk minyak CVT lah. Sepatutnya tu standard Toyota lah. Okey, so macam Toyota Alphard Velfire pun nak ikut major service dia 100,000 lah baru servis. Betul? Kalau ikutkan major ke macam mana? Dia 120 juga. Sama je. 120. So dalam masa katalah 10,000 tu kalau dia pakai minyak fully, cuma maintainkan normal service je lah. Tukar minyak enjin, oil filter. Itu saja. Yang lain kita akan check daripada segi brake pad, semua kita akan check macam biasa. Okey. So lagi senang nak faham lah. Walaupun kereta Recon ni tak ada jadual macam kereta baru, tapi bila masuk servis di Toyota, dia ada jadual dia macam juga kereta baru. Dia mahal dekat label disebabkan nak kena check banyak checklist dari segi brake pad, bateri, dari segi condition.
big bell. Okey, big bell. Cik Wan ada cakap berkenaan dengan labor. Okey. So mungkin dekat service center labor charge dia yang berbeza. Saya rasa harga minyak lebih kurang je. Minyak fully berapa? Minyak fully dalam 200 lebih lah. 200 lebih. Oil filter? Oil filter dalam 40 hingga 60. Ini harga Toyota sendiri. Harga tu. So harga minyak tadi dengan oil filter semuanya lebih kurang sama je dengan kedai spare part pun. Kalau minyak fully 200 lebih, minyak semi 100 lebih, betul? 100 lebih. So sebetulnya tak mahal pun untuk servis kereta Recon ni. Okey, kalau servis di service center yang membezakan dia, apa yang sebetulnya membezakan kereta, okey, kereta tempatan macam Vios ke Camry ke dengan kereta Recon ni? Apa yang beza dia? Beza dia dekat labor dia saja. Okey. Labor dia dari segi labor, kalau Malaysia 1 jam RM65. Okey. Kalau untuk Recon 1 jam RM130. Okey. Berbeza dia, labor dia macam mana cakap labor dia mahal disebabkan ada checklist macam biasa. Macam kereta biasa juga checklist dia. Ada dari segi check dia punya coolant, brake pad, big bell. Lepas tu dari segi undercarriage, semua kita akan check. Sama saja macam kereta Malaysia. Okey. So labor masuk dalam Toyota memang mahal sikit lah. So kalau servis dengan Toyota untuk kereta Recon boleh katakan double lah charge dia tu. Tapi servis yang dibagi tu memang puas hatilah dengan semua dia akan check, betul? Okey, so maksudnya berbaloi lah dengan servis charge tu. Kalau normal servis biasanya dalam berapa jam? Estimate normal servis sekali estimate dalam masa 2 jam. Sekali dengan car wash, dengan element balancing lah kalau ada buat. Kalau tak ada buat, estimate dalam sejam setengah dah boleh siap lah. Sejam setengah dah boleh siap. Okey, sebagai contoh katalah kereta tu set appointment semua dah register lah. Kita cerita yang dah register dekat Toyota. Lepas tu set appointment untuk servis dekat Toyota. So andai kata kena 2 jam untuk servis, so sejam pertama tu makna RM130, betul? Lepas tu sejam kedua RM130. Jadinya RM260 lah. Okey, so kalau kereta tu servis selama 2 jam di service center, so dia kena labor charge dia RM260. So tak ada tambahan lain lah maksudnya. So RM260 campur dengan parts-parts yang dia tukar tu lah. So contoh macam oil filter, lebih kurang RM40 macam tu kan, RM50. Campur dengan minyak fully sintetik dalam RM200 lebih lah. So boleh pergi sampai RM500 ke RM600 lah. So untuk normal servis dekat Toyota, kalau apa jenis kereta Recon sekalipun, lebih kurang RM500-600. Tapi apa yang dia akan servis, apa yang dia akan check dengan bateri semua dia akan check lah. Undercarriage, banyak lah check. Mana checklist tu tetap ada lah untuk tetap yang dia check. Untuk kereta Recon tetap ada juga macam kereta biasa. Okey, so andai kata ada apa-apa yang perlu ditukar, contoh lah absorber ke apa benda semua, dia akan bagi tahu dululah. Kita akan explain dekat customer lah. Kita akan bagi tahu customer ada satu part yang nak perlu tukar. So kita akan suggest recommend dekat customer dulu. Kalau dia nak buat, baru kita proceed untuk buat. Okey, so dia akan bagi propose dekat customer dululah. Kalau boleh pakailah. Kalau tak boleh pakai, perlu ditukar, then dia akan bagi satu quotation lah maksudnya. Then barulah tukar. So contohlah kalau kena kereta tu 2-3 hari perlu diservis dekat service center, so dia punya service charge per hour tu dia akan kira macam mana? Dia kalau servis maksudnya dari segi komplain ke macam mana? Contohlah katalah dia servis, lepas tu dia tinggal kereta tu, sepatutnya servis tu 2 jam. Lepas tu ada benda-benda lain yang kena tukar. Contohlah macam tu. Lepas tu dia akan tinggal dalam 2-3 hari lah. Kata Toyota Service Center kata 2-3 hari. So cost, maksudnya labor charge tu, service charge tu dia akan charge ke macam mana? Kita tengok bergantung pada barang apa yang dia nak tukar. Okey. Charge labor bergantung barang apa yang nak tukar lah. Maksudnya kalau contoh nak tukar exhaust, kita akan charge bergantung pada exhaust punya labor lah. Dari exhaust punya labor tu semua dalam sistem je yang termasuk. Okey, so dah tahu dari segi nak contoh nak tukar exhaust, dari segi exhaust tu kita nak tukar kena masuk quotation dulu. Baru kita dapat harga estimate yang sepatutnya. Okey, contoh kena tukar absorber Lepas tu
masa dia ambil untuk tukar absorber tu dalam 4 jam lah, katakan. Okey, kalau 4 jam kali dengan 130 tadi, betul? Ya saya. Okey, tu untuk labor charge sajalah maksudnya. Lepas tu dengan parts dia. Ya saya. Oh, maksudnya yang membezakan Toyota ni cuma labor charge. Betul saja. Okey, so dia maknanya servis dekat sini tak ada masalah. Cuma dia akan kira dalam sistem untuk satu-satu barang tu berapa jam dia boleh siapkan, betul? So kalau siap awal lah. Murah lah. Murah lah. Okey. Itu bergantung brake pad. Brake Aha. pad 1.7. 1.7 darab dengan 130. Okey, so macam tu lah. okey, so contoh itu brake pad depan saja ke depan belakang? Itu brake pad depan saja. Apa-apa kereta Toyota pun macam tu. Ya saya. Okey, so contoh brake pad depan. Okey, kita ambil contoh macam ni lah. Nak kena servis brake pad, nak kena tukar lah. Nak kena tukar brake pad tu ambil masa, kalau ikut sistem berapa? 1.7. 0.7. Oh, 0.7. Tak sampai sejam lah maksudnya. Tak sampai sejam. Okey, tak sampai sejam kali dengan 130. So apa-apa yang nak ditukar maksudnya dah ada dalam sistem berapa masa. Maknanya masa yang ditetapkan untuk satu-satu ni kali dengan kos dia memang tetap 130 tu. Macam tu. So bagi yang siapa yang dengar kat sana, penonton-penonton kat luar sana, so kita dah nampak gambaran dia macam mana. Nak servis tak ada masalah dekat sini. Betul. Cuma yang membezakan dia punya labor charge sahaja. Kalau kata kereta lokal, kereta Toyota tadi lebih kurang berapa, Cik Wan? Kalau kereta Toyota, Toyota maksudnya Toyota yang ni lah Vios ke. So dia punya service charge lebih kurang berapa? kalau dia punya service charge, labor dia RM65 untuk 1 jam. Okey. Kalau macam Hilux ke apa benda semua sama ke? Sama saja. Okey, so siapa-siapa yang pakai Vios ke, Hilux ke, Camry ke, labor charge dia tetap 65 lah Untuk 1 jam. untuk 1 jam. So dia akan kali pula berapa lama kereta tu lah. Maksudnya untuk part-parts yang ditukar tu dah ada ditentukan masa-masa dia. Untuk dalam sistem. Sebab tu kita nak kena ada key in dalam sistem untuk kereta recon. Okey, so untuk kereta recon, siapa-siapa yang pakai kereta recon nak servis di Toyota Service Center dekat mana-mana sekalipun tak ada masalah. So kita dah dapat penerangan dan pencerahan hari ni. So terima kasih banyak-banyak kepada Encik Wan kita. Okay, Encik Wan kita memang handsome, memang steady. Banyak membantu saya. So kita dah sampai ke penghujung, insyaAllah. Kita dah faham boleh ke tak boleh servis di Toyota Service Center. Okay, so semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak Cik Wan. Okay, ada apa-apa nanti kita akan roger-roger. Okay, Okey, baik. terima kasih banyak.